Terima kasih Otto dan juga Farhatul. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Susulan kejayaan muncul naib juara di kejohanan Piala Dunia di Muscat, Oman. Skuad hoki 5 sebelah lelaki negara bakal menerima ganjaran sebanyak RM80,000. Menteri Belia dan Sukan Henayo berkata selain ganjaran, Kementerian Belia dan Sukan turut akan membayar semula segala kos yang dikeluarkan Kesatuan Hoki Malaysia KHM untuk membiayai pasukan negara ke kejohanan edisi sulung tersebut. Dan mereka telah bekerja keras walaupun tak ada bantuan sebelum ini. Pasukan baru mereka telah memberikan yang terbaik dan ini adalah semangat yang kita nak cari dalam semua atlet kita. Dalam perkembangan yang sama, Hena juga berkata KBS akan mengusahakan peruntukan hampir RM3.9 juta bagi membantu pasukan ini membuat persiapan menjelang Piala Dunia 2028. Beliau menekankan peruntukan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasukan hoki 5 sebelah ke pentas antarabangsa yang dijangka akan lebih kompetitif. Bersama MSN, kita telah menghantar satu bajet kepada Kementerian Kewangan dan sekarang ini kami sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Kerja persiapan ini kena bermula sekarang dan bukan 2027 ataupun 2026. Hena ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ketika menyambut kepulangan pasukan hoki 5 sebelah lelaki dan wanita negara. Sementara itu, permohonan peruntukan RM3.9 juta untuk pembangunan sukan berkenaan disambut baik jurulatih Wallace Tan. Beliau menyifatkannya sebagai satu perkembangan positif dalam mempopularkan lagi permainan itu. Ini perkara yang baiklah. Kerana ini I think dia nak menggalakkan hoki yang sangat menarik kerana cepat boleh skor. Jadi pada ramai orang peminat hoki dan juga bukan peminat hoki, mereka suka tengok gol kan. So saya fikir perkara ini boleh jadi menariklah. Dalam masa sama, Wallace mengakui biarpun berdepan pelbagai cabaran untuk membentuk pasukan ini, namun ia tidak mematahkan semangat mereka. Macam dalam game lah. Ada halangan, ada cabaran, kita kena ada strategi lah kan. Jadi yang penting kita nak latih dengan apa cara pun supaya kita boleh bina satu tim yang kuat lah. Bagi pemain terbaik kejohanan Muhammad Akimullah Anwar esok, pencapaian yang diraih itu tidak membuatnya cepat berpuas hati, sebaliknya terus fokus untuk memperbaiki permainannya. Saya ambil ini sebagai penguat semangat saya untuk bangkit dan pergi lebih jauh lagi dalam kerjaya saya. Menurut pemain kelab Terengganu Hockey Team itu, fokusnya selepas ini adalah untuk membantu pasukannya mengharungi saingan Liga MHL. Kesatuan Rugby Sabah SRU mahu Kementerian Belia dan Sukan campur tangan berkaitan skandal kewangan yang melanda rugby Malaysia sejak 2022. Ini selepas mereka meneliti laporan audit yang menunjukkan kehilangan wang lebih RM4 juta dari akaun rugby Malaysia. SRU turut mengambil langkah berani untuk keluar dari kesatuan dan tidak mengiktiraf Mesyuarat Agung Luar Biasa AGM badan tertinggi sukan rugby negara itu. Setiausaha Agungnya Ramesh Lakshmanan berkata pihak mereka berpegang kepada integriti dan tidak mahu menyokong perkara ini. Surat penjelasan juga sudah diminta sejak pertengahan tahun 2023 namun masih tidak mendapat sebarang maklum balas. Alone doesn't matter, but we will stick to our guns because look at the entire setup of rugby. What is the 5 core value? Governance, integrity. If you don't have these two, what is rugby then? Perkara ini juga katanya sudah dimaklumkan kepada Pesuruh Jaya Sukan belum mendapat maklum balas. Rugby Sabah juga sudah membuat keputusan untuk tidak menyertai sebarang kejohanan di bawah rugby Malaysia seperti Piala Agong dan kejohanan 7 sebelah kebangsaan sebagai tanda boikot.
Bagi menghadapi musim baharu Liga Malaysia, Selangor FC dilihat akan tampil dengan percaturan berbeza apabila mengumumkan perpisahan dengan beberapa pemain termasuk dua tonggak utama, Brandon Gunn dan Aaron Deval. Brandon yang juga kapten pasukan membuat 80 penampilan sepanjang 4 musim bersama Selangor sejak 2020. Pemain tengah kemangsaan berusia 36 tahun itu menyumbang 14 jaringan serta 12 bantuan gol buat gergasi merah. Sementara itu, Selangor turut melepaskan Aaron yang merupakan antara penyumbang terbesar buat skuad itu dalam meraih gelaran naib juara Liga Super musim lalu. Penyerang kelahiran Colombia berusia 35 tahun itu agak bergelut pada awal penampilannya, namun Aaron membuktikan keupayaan sebenar apabila muncul penjaring terbanyak Liga Super dengan mengumpul 23 gol musim lalu. Selain dua pemain itu, Selangor yang akan beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL 2 musim depan turut melepaskan beberapa pemain lain termasuk Richmond Boyachi, Yazan Al-Arab, Rauf Salifu dan Zahril Zabri. Sementara itu, pemain tengah Kuala Lumpur City FC KL City FC, Akram Mahinan, kini sah menjadi milik Terengganu FC TFC. Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu Football Club Senjam Berhad, Muhammad Sabri Abbas berkata, pemain itu telah menandatangani kontrak selama setahun dengan skuad penyu. Beliau berharap kehadiran pemain berasal Kedah itu dapat memperkuat jentera tengah TFC untuk mengharungi Liga Malaysia sekaligus meraih kejayaan lebih cemerlang berbanding musim lepas. Sebelum menyertai TFC, Akram yang bakal menyarung jersey nombor 14 itu pernah beraksi bersama pasukan Johor Darul Takzim JDT, PKNS FC dan Kedah Darul Aman KDA FC. Akram juga pernah mewakili negara bersama skuad bawah 19 tahun di kejohanan Piala AFF bawah 19 tahun 2011. Lembaga Pengarah Kedah Darul Aman FC KDA FC hari ini memutuskan Ketua Pegawai Operasi Teknikal dan Pertandingan KDA FC Syahrul Syamsuddin memangku jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan Bola Sepak itu. KDA FC dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu bertujuan melancarkan pentadbiran dan urusan semasa kelab selepas Kamal Idris Ali meletakkan jawatan. Syahrul akan memangku jawatan tersebut sehingga lantikan baru diumumkan. Semalam KDA FC mengumumkan Kamal Idris meletakkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC setelah 4 tahun menabur bakti bersama kelab itu. Menurut kelab berkenaan, peletakan jawatan itu disebabkan Kamal Idris mahu memberi tumpuan kepada perniagaannya. Selain itu, memberi peluang kepada individu berkelayakan dan berkemampuan mengemudi kelab berkenaan. Sekian Stadium RTM dan berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, penuhi harapan.